telah pun dicabar oleh seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kemerdekaan kepada warga Malaysia dan juga kepada warga Indonesia. 17 Agustus Malaysia, 31 Ogos. Ya, semoga kita semua sentiasa upgrade diri kita supaya kita merdekakan diri kita dari pelbagai perkara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang subscribe channel saya. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang juga, supaya menggalakkan saya untuk membuat video-video yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang, dan supaya penyebaran video saya ini meluas ke seluruh pelosok Nusantara dan juga ke mana-mana yang memahami bahasa Malaysia, ya, bahasa Melayu. Okey sahabat-sahabat, hari ini saya nak menceritakan sedikit berkenaan dengan akidah orang merdeka. Saya ambil tajuk ini sesuai dengan bulan kemerdekaan kita, dan saya ulas daripada ceramah yang disyarahkan oleh Ustaz Engku Fadil yang begitu menarik sekali untuk kita tontonkan, dan saya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah kepada anda semua supaya orang-orang awam seperti kita ini mudah faham apa itu akidah orang merdeka. Merdeka sudah pastinya iaitu kebebasan, kan? Jadi kebebasan ini kita hendaklah bebas daripada akidah-akidah yang terbelenggu ke atas diri kita, dan supaya kita berpegang kepada akidah yang benar. Ya, akidah merdeka ini kita bahagikan kepada tiga. Yang pertama ialah kita merdeka dari taklid. Ya. Siapa tahu apa itu taklid? Taklid ini ialah kita sama ada kita berpegang kepada fatwa seseorang ataupun sesuatu, ataupun kita bebas daripada berpegang, maknanya kita mampu untuk mengolahkan sendiri. Ya. Jadi merdeka dari taklid ini adalah amat penting juga kepada kita. Yang kedua ialah bebas daripada bid'ah akidah. Ini apa pula lah bid'ah akidah ni? Nanti saya huraikan sedikit sebanyak sebagaimana apa yang saya faham berkenaan bid'ah akidah ini. Dan yang ketiga ialah merdeka akidah dari taksub. Okey. So ketiga-tiga ini amat penting kepada kita supaya kita berakidah yang betul. Taklid ini ialah merdeka daripada taklid ini ialah kita ni yang sebenarnya ada kalanya haram bertaklid dan ada kalanya wajib bertaklid, dan ada orang diharamkan bertaklid dan ada orang diwajibkan bertaklid. Ini ialah berkaitan dengan ilmu. Seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, seorang yang mempunyai ilmu kecerdikan, kepintaran yang boleh menghuraikan sendiri ataupun yang boleh membuat hukum, berfatwa. Contohnya diharamkan bertaklid ialah Imam Syafi'i contohnya, kerana beliau ini seorang yang bijak, seorang yang ilmuwan, yang mampu untuk berfatwa. Umur dia 15 tahun pun dah berfatwa, ya, mengeluarkan fatwa, dicatat di dalam kitabnya. Okey, kepada orang awam yang tidak mampu, bermakna mereka itu wajib bertaklid. Seperti saya juga wajib bertaklid kepada mazhab. Maknanya kita kenalah berpegang kepada salah satu daripada 4 mazhab untuk ahli sunnah wal jamaah lah. Dan kita di sini alhamdulillah kita majoritinya bermazhab
Imam Asy-Syafi'i. Dan inilah yang kita perlu fikirkan ataupun perlu memahami mengapa setengah-setengah ulama, ya, setengah-setengah ustaz kita yang menyatakan tidak berpegang kepada mana-mana mazhab. Habis nak berpegang kepada apa? Kata berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak berpegang kepada mazhab, pegang kepada sunnah Rasul, mampukah kita nak menterjemahkan ataupun orang kata apa, memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah? Sudah tentunya kita kena bertaklid kepada ulama-ulama, dan ulama-ulama salaf yang masyhur, yang ramai ya, tapi yang 4 ni ialah ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan juga Imam Malik, dan beberapa lagi ulama-ulama besar di sezaman dengan mereka. Okey, lebih kurang macam itulah yang saya faham, dan semoga anda juga faham. Yang mana yang dikatakan orang yang diharamkan bertaklid ini ialah bertaraf mujtahid lah, katakan. Lebih kurang macam tu. So kadang-kadang orang kita ni sebagai yang dikatakan buat-buat bodoh ataupun biar bodoh asalkan kita confident, yakin. Tapi itulah yang berbahaya kepada diri kita, ya. Berhati-hati kawan-kawan. Berpeganglah kepada mazhab-mazhab yang telah pun dianjurkan oleh para ulama kita, dan semoga kita tidak tersasar, ya. Okey. Bebas dari bid'ah akidah. Yang kedua, yang bebas dari bid'ah akidah ni, yakni bid'ah akidah-akidah yang memesongkan ataupun terpesong daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagai contoh ialah Qadariyah, ya, Jabariyah, Mu'tazilah. Sebab akidah-akidah mereka ini berbeza jauh daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dia menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh, dan hukumnya memang kalau menjisimkan Allah ni hukumnya kafir lah, ya, kalau mengikut apa yang saya faham. Okey, dan sahabat-sahabat bolehlah merujuk kembali apakah itu bid'ah akidah ini secara detail di dalam kitab-kitab, ya. Cuma saya menerangkan secara ringkas saja kepada anda semua, kepada diri saya dan kepada orang awam di luar sana supaya lebih faham. Dan merdeka yang ketiga ialah merdeka akidah kita daripada taksub. Kepada taksub ini ialah kita, macam mana nak kata, ya, taksub ini ialah kita bersungguh-sungguh berpegang, percaya yang dengan begitu kuat tanpa usul periksa. Jadi kalau kita kata kita percaya kepada A tu, perkara A tu, kita tidak lagi, orang kata, dengar apa yang orang lain nasihat dan sebagainya, kita tak dengar. Dan itulah yang lebih kurang taksub. Dan taksub ini yang boleh membawa kepada permasalahan dalam akidah dan amalan kita. Sebagai contoh yang kita ambil, contohnya Syiah. Syiah ini bermaksud penolong, kalau tak salah saya, lebih kurang kalau penyokong. Itu Syiah. Syiah pada mulanya ialah menyokong Sayyidina Ali dengan begitu taksub sekali, mengatakan bahawa Sayyidina Ali lah yang layak untuk dijadikan untuk menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khalifah yang pertama. Maka dengan demikian, dengan ketaksuban mereka itu, mereka telah membid'ahkan ataupun menentang
khalifah-khalifah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Umar, Uthman, Abu Bakar, dan mereka begitu taksub dengan, oleh kerana begitu taksub dengan Saidina Ali, dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat. Dan dengan demikian Syiah ini terpeksong daripada ajaran Islam yang sebenarnya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahawa sahabat-sahabat mereka itu, beliau itu adalah ahli syurga. Tapi Syiah ini mengatakan sahabat-sahabat itu ahli neraka. Inilah yang membezakan kita dengan Syiah, dan banyak lagi lah. Nak kira beza dari segi amalan, dari segi akidah, dari segi amalan dan sebagainya lah. Ya, yang kita ambil sikit saja. Dan apa lagi yang saya faham tentang apa yang diperkatakan oleh Ustaz Engku ialah berkenaan dengan Tauhid 3 ya. Tauhid 3 ni saya tidak mahu menghuraikan secara detail, tetapi hurai sebagai apa yang saya faham ya. Dan mengapa Tauhid 3 ini orang kata tidak boleh diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, Tauhid 3 ini dia membagikan 3 tauhid, iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tauhid 3 ni muncul pada kurung ke 8 kalau tak salah saya, 8 Hijrah ya. Selepas lebih kurang 300 tahun lah, lebih 300 tahun zaman salaf. Sedangkan sifat 20 lahir ataupun diolah pada zaman salaf ya, pada zaman salaf oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang mereka ini telah mengatakan pengajian sifat 20 itu bid'ah, sedangkan tauhid 3 lagilah bid'ah ya, lagilah bid'ah. Inilah yang menjadi contradiction antara dua golongan. Tauhid 3 ni kalau mengikut kefahaman saya, dia sebenarnya ada di dalamnya yang mana bercanggah dengan syarak. Contohnya sifat rububiyah, bahawa orang-orang musyrik juga bertauhid. Mana boleh kan orang-orang musyrik bertauhid, sedangkan orang-orang musyrik itu sudah tentulah yang menyembah berhala, menyembah patung, dan mereka bukan percaya kepada Allah yang satu. Lebih kurang macam tu lah. Dan sifat uluhiyah di dalamnya melarang bertawassul, iaitu syirik. Bertabaruk juga syirik. Tabaruk kepada Nabi itu syirik. Dengan orang soleh dan sebagainya tak boleh. Dan istighosah, minta tolong dengan makhluk yang hidup saja boleh, tetapi kalau sudah meninggal tak boleh. Jadi di situ kefahaman saya ya. Jadi kalau pada kita orang hidup dan orang mati ni sama je kan. Sebab apa yang kita minta tolong, sebenarnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita minta tolong kepada kuasa orang itu. Contohnya kita bertawassul kepada orang alim, orang-orang yang alim ya. Ya, kita bertawassul, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya memakbulkan doa-doa kita dengan berkat sipolan-sipolan lah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke, ataupun orang-orang alim yang lain. Dan tidak ada masalah kan, bagi ahli sunnah wal jamaah tidak ada masalah. Tetapi bagi
pengajian dalam Tauhid 3 ini ialah tidak dibenarkan. Yang inilah yang berbeza dengan sifat 20, dan banyak lagi yang perbezaan-perbezaan tu, dan anda boleh rujuklah kepada ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang lebih arif. Kan nanti kalau saya terangkan seolah-olah saya ni ustaz pula. Okey. Sebab kita contohnya istighosah ni sebagai asbab saja, dan Allah saja yang berkuasa untuk memakbulkan segala-galanya, ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi inilah yang sedikit sebanyak yang saya nak berkatakan kepada anda semua berkenaan dengan merdeka akidah kita. Ya, apa itu tadi? Merdeka akidah kita daripada taklid. Merdeka akidah kita daripada taklid ini kita menggalakkan kita untuk belajar lebih tinggi dan lebih ilmuwan, supaya kita bebas daripada kita bertaklid. Ya, orang bijak lah sampai ke level mujtahid lah. Tetapi bagi kita orang-orang awam biasa, kita tidak mampu untuk mengeluarkan hukum ataupun untuk memfatwa, maka kita diwajibkan untuk bertaklid kepada mazhab-mazhab tertentu. Okey. Dan yang kedua ialah merdeka akan daripada bid'ah akidah-akidah yang tidak selari dengan ajaran Islam yang sebenar. Ya, yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak bolehlah menjisimkan Allah seperti Allah ada tangan, Allah ada kaki dan sebagainya, yang walaupun ayat-ayat itu disebut di dalam Al-Quran, tetapi mempunyai makna yang lain, makna yang mutasyabihah, yang tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Ya, itu kita kena pegang dan faham betul-betul. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada akidah yang terpeksong. Dan akidah yang ketiga itu yang dikatakan ialah kita janganlah terlampau taksub sangat. Kita taksub kepada sesuatu yang kita tanpa usul periksa. Maknanya kita taksub juga kepada guru kita yang tanpa usul periksa, dan tiba-tiba kita dapat guru yang songsang, yang mengajar kita melencon dari ajaran agama Islam yang sebenar, ajaran akidah yang sebenar. Sebagai contoh, kata kita pengajian tentang Nur Muhammad, ya. Pengajian tentang Nur Muhammad ini, yang apa yang saya faham, ia adalah kefahaman tentang Nur Muhammad itu ialah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Dan nur itu ialah panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas orang kata lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Bercahaya ni bukan sinar cahaya lampu itu, ya, memberi cahaya kepada sekalian alam, ya, memberi rahmat kepada sekalian alam itu. Dan ada orang yang mempelajari Nur Muhammad ini sehingga lebih dalam, sehingga Nur Muhammad ini ia menjadi satu akidah. Bermaknanya kalau tak percaya kepada Nur Muhammad ini kafir contohnya, tak bolehlah. Sebab Nur Muhammad ini tidak boleh dijadikan asas kepada akidah. Jadi ada yang terpesong sampai ke situ sekali sehingga mempelajari Nur Muhammad ini bercantum Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu menjadi Tuhan. Lebih kurang macam tu. Jadi tak boleh tu. Jadi itulah, kita jangan terlampau taksub. Ya, kita kena juga menyelidik, dan kita kena merdeka daripada
ketaksuban dalam diri kita. Ya, itulah sedikit sebanyak sahabat-sahabat dalam video ni. Dan kalau ada yang tidak kena, ada yang tak betul apa yang saya huraikan untuk anda semua, bolehlah anda memberi komen-komen, perbetulkan apa yang saya ucapkan ini. Dan sekurang-kurangnya apa yang saya perkatakan ini juga diharap dapat memberi sedikit sebanyak ilmu kepada anda semua. Itulah matlamat saya. Dan juga jauhilah daripada akidah-akidah yang terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar, seperti menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Dan juga jauhilah daripada sesuatu orang kata ibadah-ibadah yang membida'ahkan orang. Maksudnya ibadah-ibadah yang begitu sempit. Kita suka, orang-orang yang suka membida'ahkan orang lah, kita minta jauhkan diri kita. Dan kita jangan terlampau taksub. Kalau kita terpengaruh dengan mereka, jangan terlampau taksub dan kaji balik. Semoga kita dapat kembali kepada landasan ajaran Islam yang sebenar. Semoga amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat-sahabat, lebih kurang berceloteh dalam video ni, semoga bermanfaat. Okey, salam kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia di luar sana. Dengan itu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi